Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey semua, sebelum kita mulakan kelas kita, minta tengok sikit sekeliling tu. Kau ada sampah ke tepi-tepi meja? Meja tu boleh ni, tolong rapat-rapatkan. Tegak-tegakkan balik. Semua buat. Jangan sorang-sorang je. Okey. Okey, baik dah betul. Okey, kita ni minta seorang wakil untuk kita bacakan doa sebelum mula. Okey. Okey, awak cuba. Silakan. Amin. Okey. Siapa nampak apa benda yang Ustaz bawa hari ni? Apa dia? Parang. Ni? Pisau. Okey, ni nama dia origami. Bukan parang, bukan pisau. Tapi origami berbentuk pisau. Okey, siapa boleh teka? Hari ni kita nak belajar apa? Daripada origami ni. Kita nak belajar apa? Awak, Izzati, cuba. Tak tahu. Muzammil, cuba. Belajar korban. Okey, sikit lagi. Nak kena dah dekat dah. Apa gitu? Siapa tahu? Okey, hari ni kita nak belajar tajuk sembelihan. Okey, tajuk sembelihan ni ada beberapa aspek lah. Kita akan guna waktu kita nak makan. Kita nak guna waktu korban pun kita guna juga. Cuma sembelihan ni kenapa dia masuk ni sebab dia lebih spesifik untuk kita sebagai orang Islam. Cara sebelum kita nak makan sesuatu tu, kita perlu sembelih dahulu. Okey? Okey, semua buka buku teks, muka surat 109. Okey. Tak nak Ustaz tak tengok buku-buku lain, Ustaz nak tengok buku pendidikan Islam. Okey, dalam tajuk sembelihan ni, okey, pertama sekali kita cerita pasal maksud dia lah. Maksud sembelihan dari segi bahasa iaitu memotong. Kita ambil pisau, kita potong sesuatu, tu maksud dia lah. Tu dari segi bahasa. Dari segi istilah, maksud dia menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum dan urat mereh. Okey, urat halkum dan urat mereh ni semua duduk depan ni lah, standard lah. Kat tengah ni, lepas tu tepi kiri kanan ni. Okey, nanti kita akan buat tutorial untuk ni lah, cara nak memotong ni lah. Okey, siapa tahu hukum untuk kita menyembelih ni? Hukum menyembelih sebelum kita makan. Hukum dia wajib. Okey, dia wajib kerana kita sebelum kita menyembelih, kita kena dengan lafaz bismillah ataupun dengan nama Allah, baru kita boleh makan haiwan yang kita sembelih tu. Tapi nanti kita akan belajar haiwan yang kita sembelih itu pun haram dimakan. Kenapa? Dia ada aspek-aspek lain dia, sebab dia. Tapi kali ni kita untuk pengenalan ni kita belajar yang ni dulu, okey? Okey, untuk dalil sembelihan ni, Ustaz nak minta semua ikut Ustaz Okey, first kali auzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama panjang tu, mad jaiz, wama uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudzah. Sambung. Wal mutaraddiyatu wan natihah. Wama sama majaiz. Wama akalas sabu'u illa ma zakkaitum. Okey, dapat yang Ustaz tanya, yang Ustaz sebut tadi tu bulat kan? Ingat tu hukum dia mad jaiz. Okey, seorang minta bacakan maksud ayat tadi. Okey, Alif, awak pula cuba. Macam diam je ni, macam kurang bersemangat je. Cuba.
Okey, terima kasih Alif. Okey, untuk penerangan ayat, hurrimat alaikumul maitatu. Ni maksud dia diharamkan kepada kamu memakan, untuk diharamkan kepada kamu bangkai. Tapi konsep kat sini memakan lah bangkai. Itu bangkai ni dia ada banyak. Yang kena langgar dengan kereta ke, yang dah mati lama dia kena racun ke, ataupun salah sembelihan pun dikira bangkai. Ni kita haram, kita tak boleh makan. Kemudian wadamu. Wadamu ni darah. Darah yang keluar ataupun keluar mengalir. So kan kalau kita langgar, contoh kita langgar lembu ke, kambing ke, dia langgar kan keluar darah kan. Kalau dia langgar terus mati tu, darah yang mengalir tu, haiwan tu pun sama, tak boleh makan juga. Okay, kemudian walahmul khinzir, daging babi. Daging babi ni dia dah memang ada dah, tak boleh makan langsung. Tak ada mana sudut bahagian dalam badan dia pun kita boleh makan. Semua haram. Okey, kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bih. Binatang-binatang yang sembelih bukan kerana Allah. Maksudnya macam kita nampak ada ayam kat hutan, kita pergi sembelih je. Tapi kita lupa baca bismillah. Sama, tak boleh juga. Dia kira bangkai juga. Okey, lepas tu wal munkhaniqatu, yang mati tercekik. Mati tercekik ni banyaklah, kadang-kadang kita pun akan tercekik juga. Tercekik pun boleh mati. Mati tercekik haiwan pun tak boleh. Wal mauquzah, yang mati dipukul. Contoh kadang kita jumpa lembu liar kan. Lembu liar kan ganas kan. Kita nak makan dia, kita pukul dia, pukul mati. Dah mati tu tak sempat pula sembelih. Dikira haram juga, tak boleh makan. Lepas tu wal mutaraddiyah, yang mati kerana jatuh dari tempat yang tinggi. Kalau kita pergi dekat mana ada kambing tu, kita panggil dia kambing gurun. Kambing gurun ni dia akan duduk kat tepi-tepi bukit je. Kambing tu kalau jatuh pun samalah cerita dia, tak boleh juga. Sebab dia tak disembelih kerana nama Allah. Lepas tu wan natihah, yang mati ditanduk. Kalau lembu yang lawan tu mati, sama juga, tak boleh juga. Lepas tu last sekali wan natihah, yang mati dimakan binatang buas. Contoh samalah macam lembu apa semua tu kena makan dengan singa. Kita jumpa daging dia, nampak daging fresh lagi ni, tapi tak boleh makan juga. Sebab dia dimakan oleh haiwan yang buas. Sebab apa? Tak disembelih dengan nama Allah. Itulah sekali wa ma akalas sabu illa ma zakaitum, kecuali sempat kamu sembelih. Kalau macam contoh lembu tu ditanduk, lepas tu kita sampai kira dah hujung-hujung nyawa ni, kita bismillah, lepas tu kita sembelih, kita boleh makan lah daging tu. Tapi kalau kita tak sembelih, kira haram lah, dia jadi bangkai. Okay, faham tak sampai bahagian ni? Ada yang tak faham tak? Okey, kita pergi pada topik seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil, iaitu dalil kedua, iaitu hadis. Okey. Ma anharad dami wa dzukira smullahi alaihi fakuluhu. Iaitu maksudnya setiap yang ditumpahkan darahnya dengan menyebut nama Allah, maka makanlah. Samalah macam tadi Ustaz cakap tadi. Kita sembelih dengan nama Allah, baru boleh makan. Kalau tak ada, kita boleh kategorikan dia sebagai bangkai ke, ataupun dah tak sah lah nak makan daging tersebut. Okey, seterusnya Ustaz nak terangkan mengenai rukun sembelihan. Okey, tadi tengok yang lepas hadis tu, tengok yang sebelah bawah ada rukun sembelihan. Rukun sembelihan ada berapa? Ada 3. Pertama, penyembelih. Kedua, binatang sembelihan. Ketiga, alat sembelihan. Ni tadi Ustaz bawa ni. Contoh alat sembelihan, pisau ataupun parang. Kapak bukan kapak dia alat memotong, dia bukan alat sembelihan. Nanti kita lebih detail, nanti Ustaz terangkan kenapa dia kata kapak tu bukan. Okey.
Kemudian kita pergi kepada syarat sah sembelihan. Syarat sah sembelihan ni ada ni lah, dia dalam 3 rukun tadi. Setiap satu ni dia datang ni syarat sah tu. Okay, kita tengok dulu pada penyembelih. Syarat pertama dia penyembelih ni kenapa? Dia boleh tak agama-agama lain? Tak boleh. Tak boleh kenapa? Sebab tak, bukan sebab di India ke China, bukan. Sebab penyembelih ni dia kena ni lah lafazkan kalimah tu kerana Allah. Sebab dia, kalau kita bagi orang kafir ni ataupun orang bukan Islam dia sembelih kerana duit. Kita bagi dia duit, upah sembelih. Tak boleh lah. Sebab kan tadi Ustaz cakap kena sembelih kerana dengan nama Allah. Pertama sekali dia Islam ataupun ahli kitab. Ahli kitab ni apa? Siapa tahu ahli kitab ni apa? Bukan ahli buku. Ahli kitab. Ahli kitab ni adalah orang yang menganut agama Nabi Isa. Dia agama Nabi Isa yang asal-asal tu, bukan yang agama Kristian ni. Kristian ni dah bukan ahli kitab, dia dah agama Kristian. Agama ahli kitab, bukan agama ahli kitab. Dulu Nabi Isa kan dia bawa ajaran yang betul. Okey, orang yang agama asal tu, yang menganut agama asal, itu ahli kitab. Sebab kepercayaan dia masih pada Allah. Itu ahli kitab. Okey, kemudian halal sembelihan daripada ahli kitab kerana niat sembelihan mereka adalah kerana Allah. Nampak tadi Ustaz cakap kan? Okey, seterusnya sembelihan kanak-kanak dan perempuan adalah sah dan halal. Kanak-kanak pun boleh, perempuan pun boleh. Sebab kita percaya benda yang sama. Sembelih kerana Allah. Cuma biasanya lelaki dewasa yang buat sebab pada kekuatan mereka, kepada dia punya kemahiran mereka. Tak salah pun kalau macam contoh kita buat kat sekolah ni, yang pelajar-pelajar perempuan pun nak sembelih, tak ada masalah. Cuma syarat dia bismillah, kena baca dulu kerana Allah Ta'ala. Okey, syarat sah yang kedua apa? Melakukan penyembelihan hanya kerana Allah Ta'ala. Okey, macam ni. Jadi kan, sembelihan yang bukan kerana Allah SWT adalah haram dan tidak sah dimakan. Okey, contohnya membuat persembahan kepada kubur keramat. Ini biasalah kadang-kadang kepercayaan orang dulu. Kita letakkan binatang-binatang ni untuk orang kat kubur tu makan. Untuk dia punya hantu-hantu dia tu makan. Kalau kata kita letak, kita potong di kepala ayam tu, kita letak kat situ, kita yang Islam ni tak boleh makan dia tu. Sebab itu dah dikira tak sah. Okey. Faham Okey. Okey, kita pergi kepada syarat sah yang kedua. Syarat sah kedua iaitu binatang sembelihan. Okey, syarat sah yang pertama, masih mempunyai hayat mustaqirrah. Maksudnya, jika binatang yang disembelih hampir mati, binatang tersebut tidak halal dimakan. Maksudnya bukanlah dah macam dah betul-betul dah memang tak bergerak dah lah. Maksudnya macam kalau dia kena langgar, kan dia boleh gerak-gerak lagi. Yang gerak-gerak tu kita sembelih. Tapi kalau dah memang betul-betul dah nazak tu, tu dah tak boleh lah. Tu kira mati-mati tu. Okey, seterusnya, putus urat halkum dan urat mereh dengan segera dan sekali sembelihan. Okey, Ustaz bagi contoh Kalau macam contoh kita nak sembelih tu, biasa orang yang sembelih tu dia akan, contoh dia letak pisau dia tu, sak, habis. Sekali letak tak boleh sembelih, pisau tak tajam, dia asah pula, lepas tu kita letak, tak boleh. Sekali jalan kat sini yang Ustaz cakap tu, kenapa kita kena sekali je. Tu kapak kan kita ayun. Kapak tak boleh lah, susah lah. Kalau boleh nak letak, cuma permukaan dia pendek. Dengan kapak mungkin macam luas dia banyak ni je, banyak macam ni je. Tapi pisau kan panjang. Okay, kita ayun, kita buat sekali macam tu. Baru kira sah lah dia punya tu. Maksudnya apabila kedua-dua urat tersebut diputuskan dengan segera, binatang tersebut akan mati dengan cepat. Sebab tu kita kena putuskan dua-dua urat tu. Urat halkum yang tengah, urat merah yang tepi.
Nanti start lukis kat depan, baru nampak macam mana dia punya urat tu. Okay, last sekali alat sembelihan. Okay, alat sembelihan ni sambungan lah yang tadi awak tanya tu. Alat sembelihan yang dibolehkan ialah alatan yang boleh melukakan binatang sembelihan kecuali kuku, gigi dan tulang. Maksudnya macam pisau tadi. Kapak boleh, cuma dia kita kena buat banyak-banyak kali. Jadi tak jadilah sekali sembelihan tu. Okay, yang kuku ni kenapa tak boleh? Berapa lama awak nak ketik dia sampai putus urat tu kan? Gigi pun berapa je besar gigi kita. Tulang kenapa tak boleh? Dia keras tapi tak boleh. Kenapa? Tak tahu. Tulang kan dia tak tajam. Lepas tu kita bukan duduk zaman dulu kala yang tak ada peralatan. Cuma yang dulu kalau buat pisau pakai batu, takkan tulang. Tulang tu dia guna sebagai alat pemegang. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum.